Dikatakan permulaan sejarah terpancurnya air Zam-Zam, hasil dari hentakan kaki Nabi Ismail yang merengek kehausan akibat kehausan. Lekas-lekaslah Siti Hajar menyusui anaknya itu, sebelum beliau sendiri membasahkan tekaknya. Itulah sejarah telaga Zam-Zam yang diperdengarkan kepada masyarakat sehingga kini. Tetapi, benarkah sebegitu cerita asalnya, dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari secara jelas daripada hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi Ismail dan Hajar berada di puncak Bukit Marwah, mereka terdengar satu suara, lalu Hajar berkata dalam hatinya, "Diamlah." Hajar maksudnya, diamlah, itu adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkannya dan dia dapat mendengar suara itu lagi. Dia berkata, "Kamu memperdengarkan suara kamu jikalau kamu bermaksud memberikan bantuan." Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril yang dekat dengan tapak puncak air Zam-Zam. Lantas malaikat Jibril menguis kawasan itu dengan sayapnya sehingga air keluar memancar. Akhirnya, Hajar dapat minum air dan menyususkan anaknya. Nabi Ismail kembali. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditinggalkan. Ini adalah rumah Allah yang akan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan hambanya." Sahih Bukhari, nomor 3113. Secara ringkasnya, selepas Siti Hajar berlari bagi mencari air, beliau berhenti di atas Bukit Marwah. Ketika itu, beliau mendengar satu suara. Seraya berkata, "Aku sudah mendengar. Apakah di situ ada pertolongan?" Apa yang dilihat oleh Siti Hajar adalah, susuk malaikat Jibril sedang mengais tanah dengan kakinya, atau sayapnya seperti dalam hadis yang lain, dan dipukul di atas tempat itu. Kemudian, keluarlah darinya pancaran air. Huraian hadis dan kisah sebenarnya mengenai air Zam-Zam, adalah seperti yang terkandung dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karangan Ibnu Katsir. Maka jelaslah di sini bahwa air Zam-Zam bukanlah berasal daripada bekas hentakan kaki Nabi Ismail tetapi, ia terhasil dari kuisan dan hentakan sayap, atau kaki. Seharusnya, masyarakat secara umumnya, dan para pendakwa khususnya, perlu mengkaji semula status-status hadis sebelum disebarkan.